Iran tenggelam dalam bencana kerana krisis minyak yang teruk telah melanda rejim para ayatollah pada titik yang paling sensitif. Wang yang menyokong pengawal revolusi, membayar sekutu, mengekalkan penindasan berjalan dan cuba menjual kepada dunia imej palsu kekuatan yang dibuat-buat. Pada 16 Mei 2026 ini, apa yang meletup dalam berita bukan sekadar tumpahan minyak di Teluk Parsi atau masalah teknikal berhampiran Pulau Kart, pangkalan ekspor utama Iran. Ini adalah petanda bahawa tekanan dari Amerika Syarikat telah mula mengubah minyak mentah rejim itu sendiri menjadi beban yang tidak berguna. Kapal-kapal terhenti, penghantaran tersekat, sekatan menekan pembeli dan struktur keuangan Iran yang tercekik menunjukkan realiti yang sukar untuk Teheran. Tanpa kebebasan untuk menjual minyak, rejim itu kehilangan pendapatan, kehilangan kekuatan dan kehilangan kuasa. Sementara Donald Trump mengetatkan laluan wang tanpa perlu menukar setiap tindakan menjadi perang terbuka, Iran cuba menutup kerugian dengan ucapan, ancaman dan propaganda. Tetapi, malapetaka itu sudah muncul di laut, di pasaran, dan di dalam mesin yang menyokong kediktatoran itu. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti. Milson Alves. Krisis mula menjadi semakin serius selepas penjejak kapal menunjukkan bahawa Pulau Karg yang bertanggungjawab ke atas sebahagian besar ekspor minyak Iran tidak mempunyai penghantaran sejak 6 Mei di tengah-tengah laporan mengenai kebocoran minyak yang dinafikan oleh Teheran. Imej satelit yang dilihat oleh penganalisis menunjukkan satu tompokan mencurigakan merebak sepanjang berpuluh-puluh kilometer persegi berhampiran pulau itu, tepat di kawasan yang digunakan oleh kapal tangki minyak yang cuba memuatkan minyak. Punca sebenar masih belum disahkan secara muktamad, tetapi kerosakan politik sudah pun kelihatan. Rejim itu bergantung kepada minyak ini untuk terus hidup dan kini sumber utamanya berada di bawah tekanan. Apa yang berlaku sekarang mudah difahami. Apabila minyak tidak keluar, wang tidak masuk. Dan apabila wang tidak masuk, Teheran kehilangan kekuatan untuk membiayai struktur kuasanya sendiri. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat menyatakan bahawa kempen tekanan ekonomi itu memang menyasarkan keupayaan rejim Iran untuk menjana, menggerakkan dan membawa pulang sumber-sumber keuangan, termasuk dengan sekatan terhadap syarikat, kapal dan rangkaian yang berkaitan dengan perdagangan minyak. Pada 24 April, Washington telah mengenakan sekatan ke atas kilang penapisan Hengli dari China dan kira-kira 40 firma serta kapal yang berkaitan dengan apa yang dipanggil armada bayangan Iran menuduh sistem ini terus beroperasi. Minyak Teheran. Pengawal revolusi menjadi pusat dalam kisah ini kerana minyak Iran bukan sekadar produk ekspor, ia adalah satu alat kuasa. Menurut Perbendaharaan Amerika, rejim itu menggunakan rangkaian keuangan selari, pengurup wang dan syarikat cangkerang untuk menukar hasil minyak kepada wang yang boleh digunakan untuk tentera, rakan kongsi dan sekutu serantau. Pada 1 Mei, Perbendaharaan menyatakan bahawa Iran menyelesaikan sebahagian besar jualan minyaknya dalam mata wang Yuan Cina dan bergantung kepada rangkaian ini untuk menukarkan dana serta mengelak sekatan. Di luar, rejim itu bercakap dengan tegas. Di dalam, mereka perlu menyembunyikan wang, membuat pembayaran secara tidak langsung dan mencari pembeli yang sanggup mengambil risiko. Tumpahan minyak berhampiran Karg telah mendedahkan satu lagi luka. Pakar telah memberi amaran tentang risiko kepada aktiviti perikanan, komuniti pesisir, loji penyahgaraman dan habitat marin. Kerosakan segera kelihatan di laut, di pesisir dan dalam rutin mereka yang bergantung kepada kawasan itu. Teheran cuba meletakkan punca masalah itu kepada sebuah kapal dari negara lain. Tekanan menjadi semakin berat kerana China, pembeli terbesar minyak Iran, menjadi pemain utama dalam permainan ini. Donald Trump berkata selepas pulang dari Beijing bahawa beliau telah berbincang dengan Xi Jinping mengenai Iran, mengenai sekatan terhadap syarikat-syarikat China yang membeli minyak Iran dan mengenai keperluan untuk membuka semula Selat Hormuz. Pembeli utama minyak Iran itu kini juga perlu mengira kos untuk terus menyokong perdagangan ini di bawah pengawasan Amerika Syarikat.
Disitulah bencana menjadi sangat teruk untuk rejim itu. Iran telah cuba menggunakan minyak, laluan laut dan pembeli alternatif sebagai perisai ekonomi. Cuma, tindak balas Amerika adalah mengetatkan semua aspek sistem, kapal, kilang penapisan, bank bayangan, syarikat cengkerang, dan orang tengah. Sasarannya bukan sekedar menghalang satu penghantaran. Sasarannya adalah untuk menjadikan setiap tong minyak Iran lebih mahal, lebih sukar untuk dipindahkan, dan lebih berisiko untuk pembeli. Trump faham bahawa dia tidak perlu menjadikan setiap langkah sebagai pertunjukan ketenteraan. Cukup dengan mencekik aliran wang yang menggerakkan mesin itu. Sementara itu, rejim cuba mengekalkan penampilan seolah-olah mereka masih mengawal keadaan. Teheran menafikan sebahagian daripada tuduhan, cuba menyalahkan pihak ketiga atas kebocoran itu dan bercakap tentang rundingan apabila mereka sedar tekanan semakin berat. Tetapi masalahnya ialah krisis minyak telah mencapai satu titik yang sensitif. Iran perlu menjual untuk memastikan ekonominya terus berjalan, mata wangnya stabil dan struktur ketenteraannya terus dibekalkan. Tanpa laluan keluar biasa melalui laut, dengan pembeli yang beresiko dan sekatan yang menyasarkan laluan keuangan, minyak itu menjadi beban dalam sistem itu sendiri. Pasaran juga merasai kesannya. Reuters melaporkan bahawa harga minyak naik kepada sekitar $109 setong. Na sexta-feira, em meio a kesan itu. Kenaikan nilai menunjukkan bahawa ketegangan itu tidak terhad dalam sempadan Iran sahaja. Apabila Teheran menyekat, mengancam atau hilang kawalan ke atas sistem tenaga mereka sendiri, kesannya akan mempengaruhi harga. Apabila rundingan diplomatik pertikaian antara Washington, Beijing dan rejim Iran. Situasi di Pulau Kirgis masih membawa mesej yang kuat kepada pihak di Iran. Rejim itu telah menjual imej ketahanan selama bertahun-tahun, tetapi kini pantainya tercemar. Laluannya diawasi dan pembelinya berfikir dua kali sebelum meneruskan. Mesin Iran telah dibina untuk mencabar sekatan, menyembunyikan kapal dan menggerakkan wang melalui saluran gelap. Kini, jalan-jalan yang sama itu sedang ditutup satu demi satu. Langkah seterusnya cenderung menjadi gabungan tekanan ekonomi, rundingan paksa, dan lebih banyak pengawasan ke atas kapal serta syarikat. Jika Iran menerima perjanjian, mereka perlu berdepan dengan tuntutan mengenai program nuklear, pergerakan maritim, dan pembiayaan kumpulan sekutu. Jika mereka berdegil, mungkin akan ada lebih banyak syarikat yang dikenakan sekatan, lebih banyak kapal tangki minyak disekat, dan lebih sukar untuk menukar minyak kepada wang tunai. Krisis ini tidak akan menjatuhkan rejim dalam satu hari, tetapi ia menekan tepat di tempat yang paling sakit, yaitu pada wang yang menyokong kuasa. Dan itulah sebabnya Iran tenggelam dalam bencana akibat krisis minyak yang begitu dahsyat. Bukan kerana kurang ucapan, ancaman atau propaganda, tetapi kerana rejim itu telah terkena pada titik di mana retorik tidak membayar gaji, tidak membeli alat ganti, tidak menggerakkan kapal dan tidak membersihkan tumpahan. Minyak yang sepatutnya membiayai Teheran kini menjadi bukti kelemahan dan tekanan Amerika telah mengubah sumber utama pendapatan rejim itu menjadi perangkap ekonomi yang terbuka di hadapan dunia. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.